Hai, nama saya Maizatul. Pada hari ini, saya akan menerangkan cara menyelesaikan soalan 1 bagi soalan kibat bab 3 iaitu sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi sebuah taman berbentuk segi 4 tepat A, B, C, D. Taman itu terdiri daripada 2 buah kolam semi bulatan A, M, D dan B, N, C dan kawasan berumput A, B, N, C, D, M. Diberi bahawa CD bersamaan dengan 9Y meter dan BC bersamaan dengan 7X meter dan diberi nilai X lebih kecil daripada nilai Y. Luas taman berbentuk segi 4 tepat ABCD ialah 252 meter square dan perimeter kawasan berumput ialah 94 meter. Dua buah kolam tersebut dengan kedalaman seragam mengandungi 7.13 meter cube air. Dengan menggunakan pi bersamaan 22/7, cari kedalaman dalam meter air dalam kolam itu. Cara penyelesaiannya ialah kita haruslah mencari 3 persamaan. Di sini, persamaan pertama boleh cari daripada luas segi 4 tepat, iaitu 9Y didarabkan dengan 7X bersamaan dengan 252. Apabila 9Y dan 7X didarabkan, kita akan mendapat 63XY bersamaan 252. Persamaan ini boleh dikecilkan menjadikan XY bersamaan 4. Persamaan kedua boleh diambil daripada perimeter luas segi 4 tepat, iaitu 9Y didarabkan dengan 2 tambah 2 didarabkan dengan 22/7 dan 7/2X yang bersamaan dengan 94. Akhir sekali, kita akan mendapat 9Y tambah 11X bersamaan dengan 47. Persamaan ketiga akan diambil daripada persamaan pertama iaitu XY bersamaan 4 dan akan dijadikan X sebagai perkara rumus. Hal ini akan mendapatkan X bersamaan 4/Y. Seterusnya, gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Ini akan mendapatkan 9Y tambah 11 didarabkan dengan 4/Y dan ini akan bersamaan dengan 47. Produk akhir akan kita mendapat 2Y. Y pertama bersamaan dengan 11/9 dan Y kedua bersamaan dengan 4. Kedua-dua Y ini akan digantikan ke dalam persamaan ketiga. Apabila Y digantikan dengan 11/9, hasil X kita akan mendapat 3/3/11. Apabila Y bersamaan dengan 4, X kita akan mendapat 1. Diingati kembali, nilai X haruslah kecil daripada nilai Y. Ini akan menjadikan X bersamaan dengan 1 dan Y bersamaan dengan 4. Seterusnya, kita akan menggantikan nilai X ke dalam isi padu air. Persamaan isi padu air boleh dilihat dengan 22/7 darab 3.5X square tambah darab T bersamaan 7.15. Ini akan menyebabkan kedalaman air dalam kolam ialah 0.19 meter. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Eliza Kasdina. Hari ini, saya akan terangkan cara untuk menjawab soalan 3. Soalan 3 ialah, Sarah ingin ke Pawagam menonton wayang. Penjual tiket memaklumkan kepadanya bahawa 1,000 keping tiket telah dijual dan RM10,700 telah dikutip. Persoalannya, berapakah bilangan tiket dewasa dan tiket kanak-kanak yang telah dikutip bagi setiap kategori? Diberi tiket dewasa berharga RM12.50, tiket kanak-kanak berharga RM6.50. Penyelesaian masalah boleh dilakukan dengan mewakilkan X sebagai bilangan tiket dewasa dan Y sebagai bilangan tiket kanak-kanak. Keluarkan dua persamaan. X tambah Y sama dengan 1,000. Apabila X dijadikan sebagai perkara rumus, maka X sama dengan 1,000 tolak Y akan dijadikan sebagai persamaan 1. Seterusnya, persamaan 2 ialah 12.50X tambah 6.50Y sama dengan 10,700. 12.50X adalah bilangan tiket dewasa, 6.50Y adalah bilangan tiket kanak-kanak. 10,700 pula ialah hasil yang dikutip. Selepas itu, gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. 12.50X akan digantikan kepada 12.50 dalam kurungan 1,000 tolak Y tambah 6.50Y sama dengan 10,700.
Apabila 12.50 didarabkan dengan 1000 tolak Y, kita akan dapat 12,500 tolak 12.50Y tambah 6.50Y sama dengan 10,700. Selesaikan persamaan ini dan kita akan dapat 6Y sama dengan 1,800. Apabila 1,800 dibahagikan dengan 6, maka Y persamaan dengan 300. Akhirnya, daripada persamaan 1, iaitu X sama dengan 1000 tolak Y, gantikan Y dengan nilai 300. Maka X sama dengan 700. Hasilnya, kita akan dapat bilangan tiket dewasa sama dengan 700 dan bilangan tiket kanak-kanak sama dengan 300. Hai, nama saya Fatia Hana. Hari ini saya akan terangkan cara untuk menyelesaikan masalah soalan 2 dalam bab 3. Soalan 2. Sebuah kapal layar bergerak dengan keadaan persamaan lokasnya diberi oleh 5x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 3xy sama dengan 15. Sementara sebuah bot laju bergerak secara garis lurus dengan persamaan 4x tambah 7 sama dengan 9. Nyatakan titik pertembungan antara bot laju dan kapal layar tersebut. Penyelesaian masalah ini boleh dilakukan dengan mengeluarkan dua persamaan daripada soalan. Persamaan pertama boleh diambil daripada persamaan 4x tambah y sama dengan 9 dengan menjadikan y sebagai perkara rumus. Hal ini akan memberikan persamaan baharu iaitu y sama dengan 9 tolak 4x. Persamaan kedua ialah 5x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 3xy sama dengan 15. Seterusnya, gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 dengan menggantikan nilai y menjadi 9 tolak 4x. Hasilnya, kita akan mendapat nilai x iaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Menggunakan nilai x yang didapati, kita boleh mencari nilai y dengan menggantikan nilai x ke dalam persamaan 1. Ini akan mendapatkan nilai y yang bersamaan dengan 1 dan 5. Dengan nilai x dan y yang didapati, kita berhasil mendapatkan dua titik pertumbungan iaitu 2, 1 dan 1, 5. Sekian, terima kasih. Nama saya Alia. Hari ini saya akan menerangkan cara untuk menyelesaikan dua soalan kebat subjek matematik tambahan tingkatan 4 bab 4 iaitu tajuk indeks, surt dan logaritma. Okey, so ni soalan yang pertama. Soalan ni cakap jumlah wang yang didepositkan oleh Nabihah ke dalam akaun deposit tetap selepas tempoh N tahun diberi sebanyak RM6,000 dalam kurungan 1 tambah 0.04 kuasa N. Disuruh kira bilangan tahun minimum untuk jumlah yang diperlukan untuk melebihi RM9,000. Jadi sekarang ni dia nak cari N. So, 6,000 ni dalam kurungan 1 tambah 0.04 kuasa N. Lepas tu dia cakap dia nak kira bilangan tahun minimum untuk jumlah yang diperlukan untuk melebihi 9,000. So kita buat dia melebihi 9,000. So dekat sini 6,000 ni boleh dipindahkan ke sini. Dan ni pun dah boleh tambah. So kita akan dapat 1.04 kuasa N lebih besar daripada 9,000 per 6,000. So, akan jadi 1.04 kuasa N lebih besar daripada 1.5. Lepas tu, kita boleh guna cara log untuk selesaikan masalah ni iaitu log base 10 1.04 to the power of N lebih besar daripada log base 10 1.5.
Lepas tu N ni boleh dipindahkan ke depan dan dia akan jadi N log base 10 1.04 lebih besar daripada log base 10 1.5. Sekarang ni kita boleh cari N dengan pindahkan yang ni. So N lebih besar daripada log 10 1.5 bahagi log 10 1.04. Yang ni boleh tekan kalkulator dan jawapan dia akan jadi N lebih besar daripada 10.338. So sekarang ni kita boleh tahu jumlah N adalah 11 tahun. Selepas kita round upkan jumlah ni. Okey, untuk soalan nombor 2 dia cakap sejenis logam dipanaskan daripada suhu 15 degree Celsius kepada T degree Celsius dalam X saat. Diberi T sama dengan 15 dalam kurungan 1.2 kuasa X. Lepas tu dia suruh hitung suhu logam apabila ia dipanaskan selama 4 saat. So, kita dah tahu T sama dengan 15 dalam kurungan 1.2 to the power of X. Dan kita tahu X ni adalah saat. So, kita guna balik formula ni. T sama dengan 15 1.2. Lepas tu, kita boleh insertkan 4 saat ni dekat X to the power of 4. Jadi, dia akan jadi 15 dalam kurungan 2.0736. Dan darabkan ni, final answer dia akan jadi 31.104. Siap. Untuk soalan B, dia cakap dia nak masa dalam saat diperlukan untuk suhu logam meningkat daripada 15 degree Celsius kepada 1300 degree Celsius. So sama juga, pakai juga yang ni. So 15 dalam kurungan 1.2 tutup kurungan kuasa X sama dengan 1300. Sekarang ni 15 boleh dipindahkan. Dia akan jadi 1.2 X sama dengan 1300 bahagi 15. Bahagi 15 akan dapat 86.667. So, yang ni pun guna cara soalan nombor 1 tadi, iaitu cara log. So, boleh jadi log base 10 1.2 kuasa X sama dengan log base 10 86.667. X boleh dipindahkan ke depan. Jadi, X log base 10 1.2 sama dengan log base 10 86.667. Kemudian pindahkan yang ni, akan jadi X sama dengan log base 10 86.667 bahagi log base 10 1.2. Dan final answer dia akan jadi X sama dengan 24.474. Siap.
Thank you.